ibadat kita diterima oleh Allah. Baik. Jadi ramailah orang yang akan masuk ke syurga Allah. Dia tak mau. Dia nak ramai orang yang masuk ke syurga ke Allah seperti dia bersama dengan dia. Baik. Sebab itu tentera dia ramai. Merenyut dia katakan iblis, syaitan ni ramai. Iblis tu seorang, syaitan tu ramai. Syaitan ni ramai, bukan sekadar hak jenis jin, hak jenis manusia pun ramai. Itu disebut dengan syayatinul ins. Tu dia panggil syaitan manusia. Di sana ada dia panggil syayatinul jin. Syaitan ni jin. Orang nak pelingkup kawan ramai. Contoh, nak pelingkup bukan payah sangat pun. Dia kata, hang rajin tu buat duha tu. Hang bila dah hang buat duha ni? Aku kena hang dulu, hang tak macam ni, tapi hang lah ni hang rajin tu. Hang ahli ibadat ni kan. Oh, kita rasa macam mana? Kembang. Tuan-tuan. Tu mana kawan hak nak ikut kawan. Sebab itu Musa Sayyidina Muhammad dalam kitab-kitab tasawuf, dia suruh orang hak puji kita tu, kita ambil pasir punggai muka dia. Badan muka. Pasal apa? Pasal ham rosak aku. Kata, hai ham balik aku apa? Aku kan buat jahat kan? Aku kan kata apa? Hang kata apa ni? Kalau kata hang bagus. Tu hang rosak aku. Baik. Kalau kita tak mengaji, kita duk ingat pujian tu tak ada kesan yang besar kepada ibadah kita. Bila kita mengaji, pujian lah yang paling merosakkan ibadah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Itulah tujuan kita beribadah. Kita nak mengusahakan keikhlasan, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Bukan kerana lain daripada hak tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Kita buat bukan kita nak menunjuk-nunjuk ke orang. Satu. Kita buat bukan kita nak mendapat pujian orang. Dua. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kalau ada tujuan-tujuan tu nak menunjuk-nunjuk sallallahu alaihi Muhammad, satu. Yang kedua, nak mendapat pujian manusia. Hak tu jelas. Kata kita tidak ikhlas. Tu ciri-ciri yang besar. Kita boleh trace kata ikhlas ataupun tidak kita. Kita buat sesuatu kita nak tunjuk orang. Kita buat sesuatu masalah Sayyidina Muhammad, kita nak orang puji kita. Tu tak ikhlas. Kalau timbul yang itu, maka ungkapan yang wajib kita keluarkan daripada mulut kita ialah astaghfirullahaladzim. 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 Minta ampun Tuhan. Pasal apa? Sebab aku tak ikhlas denganmu. Sebab aku tak ikhlas denganmu. Minta ampun Tuhan. Baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ikhlas ni benda yang sangat manis. Ikhlas ni kalau ada tak kerti cerita. Ikhlas ni kalau ada tak kerti cerita. Ikhlas ni ialah syurga. Bahagia kalau siapa ada ikhlas. Satu masa Rasulullah satu orang sahabat mai jumpa dengan Nabi. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad. Baik. Jadi dia mai tanya, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Seorang sahabat nama Hudzaifah bin Yaman mai tanya, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Ikhlas tu apa Rasulullah? Nabi kata sallallahu alaihi Muhammad, hatta as'ala rabbal izzah. Nanti saat aku nak tanya, bukan kata Nabi kata hatta as'ala Jibril. Nanti saat aku nak tanya guruku Jibril alaihissalam. Bila sahabat tu tanya Nabi ialah guru dia. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ikhlas itu apa Rasulullah?" Nanti saat Nabi kata, aku tanya guruku Jibril alaihissalam. Bila Jibril mai, Nabi tanya, "Ya Jibril, mal ikhlas?" Wahai Jibril, ikhlas itu apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Jibril yang jadi guru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih mengetahui tentang makna ikhlas. Dia sendiri tak tahu cerita ikhlas itu apa. Sebab yang mengajak atau memberi ilmu itu ialah Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata
malaikat Jibril alaihi salam, hatta as'ala rabbal izzah, nanti aku tanya Tuhan. Jadi bila Jibril tanya Allah, apa ikhlas? Soalan Sayyidina Muhammad, kata Allah, ikhlas itu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kata malaikat Jibril alaihi salam, Tuhan bagi tahu macam ni, ikhlas ni kata Allah, sirrun min asrari, satu rahsia di antara rahsia-rahsiaku. Istawda'tuhu, aku tinggalkan, aku titipkan, qalba man ahbabtu fi ibadi, aku tinggalkan di hati siapa yang aku kasih di kalangan hamba-hambaku. Itu ikhlas. Ikhlas ni rahsia aku, kata Allah Sayyidina Muhammad. Aku titipkan, aku simpan dalam hati siapa yang aku kasih di kalangan hamba-hambaku. Maknanya kalau orang tu Tuhan cinta, Tuhan kasih, Tuhan buat ikhlaslah dia. Baik. Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan nak kat dia, Tuhan buat ikhlas di hati dia. Bila Tuhan buat ikhlas, dia rasa bahagia. Baik. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, di antara ciri-ciri ikhlas, orang tu sama di antara pujian dan celaan. Sama pada dia di antara pujian dan celaan. Baik. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Ni kita ni dah pada hari yang ke-11. Masuk dah fasa yang kedua. Fasa ni jangan bagi longgar. Fasa jangan bagi loi. Jangan lemah fasa ni. Fasa ni fasa yang sangat penting sekali. Baik. Hari itu kita dah masuk fasa rahmat. Tuhan dengan penuh kasih sayangnya telah memberi dan menganugerahkan Ramadan kepada kita, dan kita pun telah menempuh dan menempuh Ramadan, pengalaman Ramadan yang tahunnya 1434 Hijrah. Okey, lepas fasa tu 10 dah lepas. Soalan hari ini hari pertama di fasa yang kedua, itu fasa keampunan Tuhan. Dalam hidup atas muka dunia ni sebagai seorang manusia yang jadi hamba kepada Allah Sayyidina Muhammad, yang paling kita harap sebelum kita mati ialah keampunan Allah. Itu yang paling besar sekali. Sayyidina Muhammad, segala yang kita miliki, Allah Sayyidina Muhammad, harta benda ke apa segala ke, semua tu tak penting. Semua tu tak penting. Sayyidina Muhammad, yang penting kita ni, kalau tak ada harta pun, tak ada apa pun, sebelum mati kita mendapat keampunan Allah. Itu paling besar sekali. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, ni fasa yang penting. Sebab lepas daripada 10 ni ada lagi hak penting. 10 yang terakhir. 10 yang terakhir tu Sayyidina Muhammad, Nabi kita tak kenal siapa lah. Tak kenal siapa lah. Nabi kira duduk di masjid saja. 10 yang terakhir Sayyidina Muhammad. Nak masuk fasa yang kedua ni. Fasa yang kedua ni dia kena kuat fasa pertama. Fasa pertama tu dia macam pra fasa kedua. Fasa pertama tu pra fasa kedua. Fasa pertama tu Tuhan buat dengan, sebelum fasa pertama tu Tuhan mulakan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tu dia pra kepada fasa yang pertama. Fasa pertama tu dia pra fasa kedua. Fasa yang kedua tu pra fasa yang ketiga. Dia berperingkat-peringkat. Kalau kita tak lulus fasa pertama, kita tak kuat fasa yang kedua. Kalau fasa yang kedua ni kita tak lulus, kita tak boleh pergi fasa yang ketiga. Kita boleh puasa ya lah. Tapi rasa daripada puasa tu tak ada. Bukan kita tak puasa, kita puasa, tapi rasa puasa tu tak ada. Rasa ibadah tu tak ada. Tapi kalau kita tak lepas, berarti apa? Pasal ni kita tak semangat dah. Tak semangat dah. Kemarin jumpa ramai kawan di Maidin. Lepas dah hari tu ada hikmah juga nak buat di
pengajian di Tok Kelin tu, boleh singgah di Medin. Di Medin tu, masalah Sayyidina Muhammad, yang saya merasa tak puas hati itu satu ya. Allah Akbar. Dia pasang dah lagu raya. Pasal kedua tak masuk lagi raya dah, ya Allah. Pada saya lah, ni nak ambat. Kalau dia pasang lagu tu, kalau dia reti tu, saya merasa macam mana? Macam bila pasang lagu raya ni, dia macam nak hambat Ramadan. Dia macam nak hambat Ramadan. Taib. Allahu Akbar. Sebenarnya raya ni tak layak kepada orang yang tidak tunaikan hak yang sebenar dalam Ramadan ni. Tak layak. Tak layak untuk orang yang raya tu, untuk orang yang berjaya mendapat anugerah dalam Ramadan ni. Ramadan nak apa? Taqwa. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ramadan nak mengusahakan takwa. Takwa ni dia dalam hati. Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa dalam hati. Kalau kita kata Tuhan ni bersifat dengan rahim, kita berasa tak Tuhan tu bersifat dengan rahim? Kalau Allah tu bersifat dengan rahmat, kita rasa tak Allah tu bersifat dengan rahmat? Tu dia panggil rasa. Taib. Ni kita semua kita ada mak, kita ada ayah. Soalan senang Muhammad. Ada dan kita yang mak ayah dah tak ada dah. Tapi ada lagi yang masih ada. Tak kiralah sama ada mak ayah ada lagi ke ataupun tak ada. Kita rasa tak kasih sayang seorang ibu? Berasa tak? Berasa. Tadi saya pergi hantar anak ngaji di pasti tadi, prasekolah. Saya tengok satu orang ayah bawa turun anak daripada kereta. Soalan Sayyidina Muhammad. Anak dia bawa turun daripada kereta ni, saya pernah nampak macam dia pujuk anak dia. Lepas tu dia pujuk anak dia, saya tengok si ayah tu dia cium ubun-ubun anak dia. Saya kata tu dia ayah. Kalau ayah tak tu mak macam mana? Mak lagi-lagi. Maknanya mak lagi-lagi. Tu kita rasa. Sebab kita pun cuma ayah ni passion dia bila anak tu besar dia tak tunjuk kasih sayang. Passion ayah. Kecil macam tu. Bila besar dia tak tunjuk. Orang tua saya, dia demam. Demam, dia kata habang lah kat lepa saya demam. Dia habang kat mak saya, dia kata habang kat lepa kata dia demam. Kata mak saya, nak habang kat lepa pun lepa kelang kabut sibuk, bukan sibuk belakang habang lah lepa kata saya demam. Akhirnya telefon saya balik. Cara dia habang tu, dia kata habang lagi kat Seri. Habang ikat saya. Tak habang lah, dia sibuk. Habang lah. Bila saya balik, dia biasa ya. Biasa ya. Jadi kita pun macam tu lah. Tak apalah. Kita pun yang macam ayah sihat. Macam tu. Lepas tu bila saya balik, dia habang pula dekat kawan-kawan dia. Orang tanya, macam mana cikgu sihat ke? Kurang lah. Lepas balik lega. Tu ayah. Kalau ayah macam tu, mak macam mana? Kita rasa kan kasih sayang ayah, kasih sayang ibu? Kita rasa. Kita rasa tak kasih sayang Allah? Dia kita ni, kita bukan tiang, kita bukan tongkoi, kita manusia, kita ada perasaan. Rasa tak kasih sayang Allah? Taib. Takwa ni dia perasaan. Dengan Tuhan rasa macam mana? Taib. Ni bulan puasa. Anak-anak kalau dia ada mak dan ayah, ada tak dalam hati perasaan nak balik buka puasa dengan mak ayah? Ada. Mesti ada. Kalau tak balik, tak lengkap puasa kali itu. Pasal apa? Tu hubungan mak dengan ayah dengan Tuhan ada tak?
Kalau kita puasa, kita macam tiang, tak ada perasaan. Kalau kita bertarawih, tak ada perasaan. Makna apa? Kita masih belum mengusahakan takwa. Takwa masih belum dapat dicapai. Ni 11 hari, tak ada hari. Ibarat orang kerja, tak ada hasil lagi. Jadi takwa ni dia hasil dengan ibadah. Kena kuat ibadah, kena rajin ibadah, kena kuat. Soalan Sayyidina Muhammad. Itu yang saya kata. Buatlah 20 tarawih. Bukan makna 8 tu tak boleh buat. Nilai kita ni kena buat banyak. Kalau kita buat sikit tak jadi. Passion kita awam ni, orang awam ni, kita orang awam, kita bukan wali-wali Allah. Wali-wali Allah dia buat 2 rakaat pun dah berkesan besar pada dia. Kita ni orang awam, orang biasa, level biasa, kena buat banyak baru dapat macam depa. Soalan Sayyidina Muhammad macam tu. Kalau buat 8, lepas tu balik keluar sembang pula, lagi tak ada apa. Kalau buat 8, teruk lagi. Dia keluar, isok daun. Tu lagi teruk. Teruk lagi, okot skrip lagi teruk. Jadi saya, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, di dalam waktu macam ni, kita pun, bila ustaz kata aku nak pulun, semangat sikit. Kita pun, sagi, soalan Sayyidina Muhammad, orang pakat balik lah. Kita tu, hari ni nak balik awal. Balik awal kali makan pun, nak baca Quran. Kita duduk di penjuru tu, pegang Quran. Lepas tu seorang kawan nak langkah keluar lah, dia patah balik. Rajin baca Quran tu. Kita kali lah, hamba Allah ni nak jawab apa agak-agak. Rajin baca Quran, apa luzuk lah, khatam dah apa. Baik. Jadi waktu tu kita tu nak mengusahakan keikhlasan tu. Tu puji. Tu puji tu terima pujian. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad, ada pula lepas-lepas tu balik-balik di rumah dengan orang sembang. Dia tu baca Quran bukan dia ikhlas ya. Nak tunjuk orang. Kita terima macam mana tu? Orang puji kita rasa macam mana, orang celah kita rasa macam mana. Ikhlas ni semua tak rasa. Kesan daripada puji tak ada lah hati. Kesan daripada celah, maki tak ada hati. Sama ya, hampa celah pun tak apa, hampa puji pun tak apa. Aku buat bukan kerana hampa, aku nak Allah. Hak ni tujuan beribadah ni ialah at-taqarrub ila Allah. Aku nak dekat dengan Tuhan, aku tak peduli hampa dah. Kalau beribadah ni kita peduli orang, habis. Jadi ikhlas ni makna orang tak ada lah, yang ada Allah saja. Itu ikhlas. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Qala al-ikhlasu, artinya ibarat daripada menumpukan niat ibadah, niat pada ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Tumpu. Baik, macam ni. Ibarat dia macam kucing. Kucing ni, soalan Sayyidina Muhammad, kucing, dia nak pi kepada hak mangsa dia tu. Macam mana pergerakan dia. Macam mana pergerakan kucing tu macam mana. Fokus dia ialah tikui. Soalan Sayyidina Muhammad. Mata dia macam mana? Pergerakan dia macam mana? Kucing ni dia berjalan pun tak bunyi. Betul tak? Kucing ni dia berjalan pun tak bunyi, tapi dia buat pelan lagi bagi tak bunyi lagi. Nampak tak kucing? Kita ni berjalan bunyi. Kita jalan bunyi. Kucing tu berjalan tak bunyi. Tu pun langkah tu bagi tak bunyi lagi. Maknanya dia tak ada lain dah. Tak ada lain dah. Dia satu ya. Fokus dia. Bila kita beribadah ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita hanya menupukan kepada Allah saja. Mana hal lain tak nampak dah. Baik. Di ibadah ni, lagi banyak kita buat, lagi kita nak kena ikhlas. Kalau buat sikit-sikit tu, mungkinlah tak apa nak serius sikit, tak apa nak serius sangat tentang keikhlasan. Tapi lagi banyak buat, lagi kena ikhlas. Ibaratnya macam ni. Orang nak kereta pelan boleh santai. Boleh tak? Nak kereta pelan boleh santai.
Kadang-kadang tu santai sungguh. Baik. Kita tak apa lepas kereta pelan. Kereta besar kami pelan bawa ni. Ya Allah. Tengok-tengok. Duk mesej. Lah sabit pun duk mesej ke santai. Baik. Kereta pelan boleh tengok sana, tengok sini. Tapi kereta laju boleh buat macam tu. Kereta kalau laju 180 km sejam, pernah bawa 180. 180 pemisah jalan tu satu. Sebelum tu nampak besar. Tapi bila 180 hak garisan putih tu jadi satu. Kalau 180 200 tak boleh santai. Dia kena fokus. Maksudnya soalan Sayyidina Muhammad, kalau ibadah kita semakin laju, semakin kena jaga. Kalau tidak jatuh. Maknanya makam ni kalau semakin tinggi, semakin kena berhati-hati. Kalau kita teralik, kita akan jatuh daripada pandangan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Dan qasad semata-mata menjunjung titah perintahnya. Jadi kita buat ibadah tu, satu tujuan kita. Kita nak tunai hak dia suruh. Yakni suci ibadah itu daripada riya dan ujub dan hubbus syuhrah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia ada dua. Dalam kitab amal ni ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua dipanggil as-sidqu. Yang pertama ikhlas, al-ikhlas, yang kedua ialah as-sidqu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kena kembang dua. Bila beramal dia kena kembang dua-dua tu. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ikhlas ni, ikhlas kita jaga daripada kita buat kerana orang. Itu ikhlas. Kita jaga daripada kita buat kerana orang. Kita nak orang respect kita. Orang respect tu bukan kita harapkan sepenuh-penuh pun. Kita nak sekelumit saja. Sekelumit tu kena jaga. Sejemput saja. Hak tu kena jaga. Jangan kita buat kerana orang. Itu ikhlas. Jangan kita buat tujuannya saudara Sayyidina Muhammad untuk tujuan orang perhati kita buat. Itu ikhlas. As-sidqu saudara Sayyidina Muhammad, kita buat amalan saudara Sayyidina Muhammad, kita buat amalan jaga daripada kepentingan nafsu. Kita buat ibadat jaga daripada kepentingan nafsu. Itu dipanggil as-sidqu. Nafsu ni siapa? Diri kita. Nafsu tu diri kita. Baik, saudara Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya kita buat ibadat itu ada kepentingan diri sendiri. Ada kepentingan diri sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, ikhlas ni tak sama di antara seorang dengan seorang. Kalau kita kata sallallahu alaihi Muhammad, pasal apa hamba ibadat banyak? Aku nak masuk syurga. Aku tak masuk neraka. Baik. Segi satu kedudukan, orang tu tak ikhlas. Level kita ikhlas lah. Level kita orang awam ni ikhlas lah. Buat ibadat sebab nak masuk syurga, sebab tak mau masuk neraka, ikhlas. Tapi kalau orang tu tinggi lagi, dekat lagi dengan Tuhan, tu tak ikhlas. Tu tak ikhlas. Maknanya, oh, kalau aku tak buat neraka, hang tak buat ibadat kat aku. Oh, kalau aku tak buat neraka, kalau aku tak buat syurga, hang tak buat ibadat kan? Kalau aku tak buat neraka, hang tak buat ibadat kan? Maknanya, kita buat ibadah tu terpaksa buat. Ikhlas ni, dia tanpa terpaksa. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya,
Kita buat ibadat sebab dia Tuhan kita. Mudah kita kata macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah kita macam ni. Kita ni ayah, kita ni mak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita rasa macam mana kalau anak kita suruh dia buat dalam keadaan terpaksa. Kita rasa macam mana? Cik pi kedai Ustaz. Tarik muka. Kita ayah mak kita rasa macam mana? Kita. Tapi ada anak-anak soalan senang, dia mai kat mak, hari ni mak nak suruh cik pergi mana? Dalam semua anak hak tu mak sayang. Ada anak-anak bila mak dia kata ni, aku nak ajak hang pergi tengok orang sakit boleh tak? Dia rasa berat. Pasal apa? Sebab dia berasa mak dia menyusah dia. Mak ni menyusah dia. Orang ada kerja ni. Kalau dia baik sikit, dia kata okey mak, okey mak, boleh. Walaupun dia berat, tapi dia kata, tapi dia adjust, dia cover. Pasal apa? Sebab dia ada ilmu, dia boleh adjust. Ada kerja ke? Kerja tu ada, tapi tak apa, okey, tak apa, boleh. Tak salah, biasa, tak apa, cek, tak apalah. Dia cover. Okey. Mak dia pun okey. Tu ada anak yang macam tu. Tu anak yang ada ilmu. Tapi ada yang kata, ada kerja boy. Tu hantar lepi. Tali. Mak rasa macam mana? Kesian, kecewa. Maknanya tu. Ada anak-anak bila mak suruh hak dia tak ada dah. Yang ada hak mak. Sebenarnya hak hati perut kita ni bukan lewat sorok. Tak lewat sorok. Kita sorok dari mana mak tahu. Tu dia panggil hubungan di antara ibu dan anak. Kita sendiri boleh rasa anak ni macam mana, anak ni macam mana. Kita boleh rasa. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, kalau kita, sebab tu saya tengok banyak kesamaan di antara seorang ibu dengan Tuhan. Banyak. Maka di antara nama Tuhan ialah Hannan ni, kalau semua ni ibu-ibu yang dalam balik kita ni, dia panggil perasaan keibuan. Tu Hannan. Perasaan keibuan. Tapi bukan kita kata Tuhan tu berperasaan, salah lah. Tak boleh kalau Tuhan berperasaan. Senang nak kata Tuhan kita tu bersifat dengan Hannan. Macam mana ibu dengan anak? Ayah ni sekalipun dia sayang dekat anak, tak boleh dia buat seperti ibu sayang pada anak. Tak boleh. Sebab Hannan ni dia sifat seorang ibu kepada anak. Tapi cuba tengok pasal apa? Sebab hari tu ni, waktu budak-budak hari tu, kita menyusu susu ibu. Nyusu susu ibu tu, hatulah yang menghubung di antara anak dan ibu. Tu hikmah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu hikmah dia. Taib. Ada saya jumpa dalam satu petua. Anak ni dengan ayah, kalau nak bagi musra, sallallahu alaihi Muhammad, dia kena bagi berhubung atau belaga di antara dadanya dan dada ayah. Ini satu penemuan moden, nak bagi anak dan ayah tu mesra. Jadi dengan ayah tu mesra. Jadi bila budak tu kecil, dia kecil tu, maknanya kalau ayah tu tidur, jadi bagi anak duduk atas dada dia. Taib, sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu barangkali orang reka hak dukung anak tu bagi belaga di antara dada
dada ayah dan dada anak. Soalan senang. Pasal apa? Sebab kita tak boleh menyusu anak. Ada orang kata, kalau orang kata, ustaz, saya boleh ustaz, buat macam mana? Kami pi urut ustaz. Entah ayah entah pi ngurut. Lepas tu, alhamdulillah ustaz, keluar susu ustaz. Macam mana kalau si ayah tu keluar susu anak, relax banyak. Malam-malam tak payah pi bancuh susu tu. Kadang-kadang dia buat giliang. Malam ni bini dah bergiliang, malam ni cek mengesuk abang. Malam abang bangkit tu, nak kena bangkit pi buat susu anak. Dia kata mudah pi mengurut. Macam mana keluar susu? Dia kata mudah banyak ustaz. Alhamdulillah. Macam mana tu? Kalau susu keluar daripada orang lelaki, tak boleh minum. Sedap daripada susu mak pun tak boleh minum. Pasal apa? Susu ayah hukumnya najis. Tak boleh minum. Baik. Tapi susu ibu, betul susu yang paling baik sekali sebab dia menghubungkan di antara ibu dan anak. Sallallahu alaihi wasallam. Dia orang lelaki, kaedah yang ditemui oleh penemuan baru ni, iaitu temukan di antara dada si ayah dengan dada anak. Baik. Orang perempuan tak payah dah. Sebab tu orang perempuan, Tuhan buat nur rahmat Tuhan tu. Orang lelaki dukung anak, dia kena dukung macam tu. Orang lelaki kalau dukung anak macam tu tak lekat, kosong. Orang perempuan ni dah tempat letak ni, letak anak itu kan. Gitu. Jadi Tuhan buat tu kena lah rahmat Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Tuhan sifatnya Hanan, kasih sayang. Baik. Maka kalau ibu tu sifatnya kasih sayang, kita ini orang perempuan lah yang patut paling dapat menghayati macam mana Allah dan seorang hamba. Kita pun orang lelaki-lelaki, sekalipun kita ni bukan perempuan, sallallahu alaihi Muhammad, tapi kita ada ibu, kita boleh menghayati macam mana perasaan mak kita pada kita. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi yakni suci ibadah itu daripada riya. Suci ibadah itu daripada riya. Riya ni, siapa yang tahu riya? Orang ni kalau dia tak ikhlas, orang ni kalau dia bukan orang yang ikhlas, dia tak tahu riya. Riya ni hanya dapat dipahami oleh orang yang ikhlas. Baik. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ikhlas ni kata ulama, la ya'rifur riya illa al-mukhlis. Tidak mengenal riya melainkan orang tu ikhlas. Tidak mengenal riya melainkan orang tu ikhlas. Bila dia beramal, tujuan beramal ialah Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila tujuan beramal ialah Allah, sallallahu alaihi Muhammad, bila dia masuk ke unsur-unsur lain, dia tahu ni bukan dia. Ni bukan kerana Allah. Tapi kalau orang tu dia tak pernah ikhlas, dia tak tahu riya itu apa. Dia tak kerti riya itu apa. Bahkan tuan-tuan, orang yang ikhlas ni, sallallahu alaihi Muhammad, kata ulama, sallallahu alaihi Muhammad, orang yang ikhlas ni dia perlu lagi ikhlas. Ikhlas ni lagi perlu pada ikhlas. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala yakni suci ibadah itu daripada riya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ikhlas ni, ikhlas yang sebenar-benarnya ialah orang yang melihat dirinya tidak ikhlas. Dia faham tak? Ikhlas yang sebenar-benarnya ialah orang yang tidak memandang keikhlasannya. Orang yang sebenar-benar ikhlas, orang yang selalu berisi keikhlasannya. Maksudnya orang yang sentiasa cek keikhlasannya. Itu orang ikhlas. Lepas tu kata ulama, orang ikhlas ni dia perlu lagi keikhlas. Bila dia ikhlas lagi, dia perlu lagi keikhlasan.
Taib, itulah ikhlas yang paling tinggi sekali. Kalau kita ikhlas, ikhlas lah. Alhamdulillah, saya sangat ikhlas. Ikhlas sungguh tak? Ikhlas. Kadang-kadang orang tak tanya pun, dia kata, inilah pemberian ikhlas daripada saya. Dia habaq dia ikhlas pula. Baik, ikhlas tak? Belum tentu. Ikhlas ni dia bukan di mulut. Bukan di mulut. Ikhlas di hati. Orang ikhlas ni dia tak ngaku dia ikhlas. Orang ikhlas ni dia tak berasa dia ikhlas. Oh, tu tinggi lagi tu. Selagi ni kita balik lagi cuba renung tu. Orang ikhlas ialah orang yang tak berasa dia ikhlas. Orang ikhlas orang yang tak mengaku dia ikhlas. Kalau sampai ke tahap tu tahap ikhlas yang paling tinggi sekali. Ikhlas. Maknanya dia tak menganggap amalan hak dia buat itu yang terbaik. Ikhlas ni dia amalan hati. Dia amalan hati. Dia ialah ibadah hati. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan, kadang-kadang kita bukan perlu habaq al hati. Karena kita bagi soalan Sayyidina Muhammad, kita bukan perlu kata ini ialah pemberian ikhlas daripada saya. Ni bagi ni ikhlas ni. Tak perlu habaq. Sebab hang nak bagi pahala ni Allah. Ikhlas ni malaikat pun tak tahu, syaitan pun tak tahu. Tu katakan sirrun min asrari, satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Rahsia mana orang tahu? Malaikat dia tulis ya, buat ibadat dia tulis. Dia tak ada catatan ikhlas. Faham tak? Dia tulis Duha Fatimah binti Saleh pada hari ini 11 Ramadan 1434 4 rakaat ikhlas. Tak ada. Esok pula Duha Fatimah binti Saleh 12 Ramadan 1434 jamnya 10.34 pagi. Tidak ikhlas, tak ada. Tak ada catatan malaikat. Amalan tu amalan saja. Tak ada catatan. Pasal apa Tuhan sembunyikan ikhlas pada para malaikat? Sebab rahsia Tuhan. Tuhan tahu siapa yang beramal ikhlas tak ikhlas. Kita tak boleh petikai orang. Tak ikhlas ni, tak boleh. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada 2 orang lelaki bini baru nikah. Bila nikah ni yang syok. Yang syoknya lepas daripada orang bakal balik semua, kita dah tengok hadiah. Tu syok. Orang hadiah apa? Macam orang masuk jawi jugalah. So masuk jawi yang paling syok sebab orang bagi duit. Tapi kali itu lah. Kali kedua orang tak bagi duit lah. Mana ada kali kedua masuk jawi, tak ada. Sekali itu ya. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Ada satu cerita laki bini baru nikah. Hadiah banyak, subhanallah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada hadiah yang orang tulis nama. Ada hadiah orang yang tulis nama. Saya nak tanya, kita boleh tak kita bagi hadiah kepada seseorang kita tak tulis nama? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Pasal apa? Rasa rugi. Hadiah besar daripada semua hadiah tu, hadiah paling besar sekali. Berat pula tu. Tengok tak ada nama. Rugi tak kita hadiah dekat orang yang orang tak tahu kata kita bagi kat dia? Susah nak buat. Pasal apa berat? Mesin jahit. Mahal. Singa pula. Baik. Jadi subhanallah, walidnya bila orang bagi hadiah, kalau orang memberi hadiah, dia akan tulis daripada saya suami isteri. Baik. Jadi di kalangan orang yang bagi hadiah ada yang macam tu. Saudara sinamat. Tuan-tuan.
Jadi bila tu tengok ni siapa bagi, dia tengok, bila tengok ada buka, ni siapa bagi, ni siapa bagi. Dalam semua hadiah tu ada satu hadiah yang tak ada nama. Kata lelaki dia, ni ikhlas Kata lelaki, ni ikhlas Bini dia kata, tu habis nama tak ikhlas tak isi juga. Tuan-tuan, ikhlas ni bukan kerja kita, kerja Allah. Habis nama kali ikhlasnya ikhlas, yang tak habis nama pun adanya ikhlas. Baik, ikhlas tak erti, tak boleh kata kat orang, tak ikhlas ni, tak boleh. Ni ikhlas kan? Tak boleh. Ikhlas ni Tuhan. Malaikat pun tak tahu. Malaikat, kalau malaikat tahu, malaikat akan tulis ikhlas. Hatta syaitan pun tak tahu. Pasal apa? Sebab kalau syaitan tahu, dia akan merosakkan ikhlas kita. Baik, jadi ni rahsia Allah. Bila rahsia ni Tuhan buatlah hati kita, baik, bahagia, tak tahu nak cerita. Dia syurga sebelum masuk syurga. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Dan ujub. Okey, tadi saya sebut kita beramal ni kena ada dua. Ikhlas dengan benar. Ikhlas jaga beramal daripada kita buat kerana orang. Ikhlas. Benar kita buat amalan jaga daripada kepentingan nafsu kita. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, kalau jaga sahabat Sayyidina Muhammad diri daripada respect orang kepada amalan kita, baik, kita tidak ada riak. Kalau kita jaga amalan yang kita buat daripada kepentingan nafsu kita, kita tidak ada ujub. Itu beza dia. Ujub ni apa? Riak ni apa? Macam ni. Riak dari luar, ujub dari dalam. Okey. Contoh soalan Sayyidina Muhammad. Kita di rumah kita sembahyang duha. Soalan Sayyidina Muhammad. Rumah di kampung sembahyang pukul 9:30 pagi. Hari itu tak pergi mengaji. Sembahyang duha di rumah. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad pukul 9 tu rumah kampung. Bukan macam rumah kita di pekan, kita kena kunci. Di kampung buka pun tak apa. Soalan Sayyidina Muhammad. Pukul 9:30 tengah main duha, dengar bunyi motor orang main depan rumah. Tu dia bagi salam. Assalamualaikum. 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 Bagi salam. Kita duduk tengah mayang. Tak ada orang kan ni. Tiba-tiba kita duduk sembahyang di depan, di ruang tamu. Tiba-tiba dia jenguk. Oh, duduk sembahyang ke? Kita rasa apa? Kita rasa dia kata aku baik apa? Dia kata aku bagus apa? Tu dia panggil riak dari luar. Okey, contoh kedua, soalan Sayyidina Muhammad. Mayang duha juga 9:30 pagi. Siapa pun tak ada, isteri pun keluar, anak-anak pun keluar, seorang-seorang kita ya. Kita ambil mayang, kita mayang duha 9:30 pagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tu tiba-tiba dia mai. Aku ni kira bagus. Akulah bagus dah. Ada angin tak? Tak ada. Dari dalam. Itu dia panggil ujub. Riak dari luar, ujub dari dalam. Kalau jaga daripada ikhlas, tak ada riak. Kalau jaga daripada, kalau kita jaga keikhlasan, tak ada riak. Kalau jaga as-sidqu, benar, tak ada ujub. Itu beza dia. Dan hubus syurah. Hubus syurah ni maknanya kita hendak kepada kemasyhuran, inginkan kemasyhuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Jadi bila kita, dia banyak sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca tengok banyak. Contohnya ada orang riak pada ibadat, ada orang riak pada pakaian, ada orang riak pada makanan, ada orang riak pada
kenderaan dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad. Di kalau macam tu susahlah kita ni nak cuba untuk mengikhlaskan diri. Tu dia panggil orang yang ikhlas, dia panggil mukhlis. Mukhlis asal perkataan daripada akhlasa yukhlisu. Akhlasa mengikhlaskan diri. Orang yang ikhlas disebut mukhlis, orang yang cuba mengikhlaskan diri. Tapi terjemah bahasa Melayu, orang yang ikhlas. Terjemah Melayu tu tak cukup. Terjemah mukhlis ialah orang yang ikhlas. Bahasa sebenarnya orang yang cuba mengikhlaskan diri. Orang yang mengikhlaskan diri, maknanya dia nak ikhlas. Dia nak menghasilkan keikhlasan. Baik. Bila mana kita tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad mengusahakan keikhlasan, lama-lama ikhlas itu jadi perangai. Ikhlas jadi perangai. Ikhlas ni masalah Sayyidina Muhammad tak usaha pun passion dah kita. Kita buat kerana orang. Betul kaedah dia. Bila kita buh dalam tabung, dia bisa buh RM1. Betul orang tanya pasal apa tak buh RM2? Saya minta maaf Ustaz, saya ikhlas RM1 ya. Kalau dua tak ikhlas. Tu betul tak? Tak betul. Dia ni bila mana dua tak ikhlas, dua tu kena buh. Dua buh. Lepas tu usahakan ikhlas. Saya mula zakat RM5 Ustaz. Kalau RM10 saya tak ikhlas. Buh RM10. Buh RM10 itu mengikhlaskan diri. Sampai buh 10 tu jadi kebiasaan. Buh 10 jadi kebiasaan. Sampai tak rasa apa dah RM10. Pasal apa? Macam kita buat orang buat duha ni. Duha ni mula-mula buat memang masalah. Tapi bila dah biasa buat, jadi perangai, tak buat duha tak boleh duduk. Kena nak macam tu. Macam kita semayang. Saya nak tanya ni, kita semua ni dalam masjid kita ni, sagi orang bang lohok kita semayang. Kita semayang nak menunjuk tak? Tak ada. Pasal apa? Sebab semayang tu dah jadi perangai kita. Semua orang semayang nak tunjukkan apa? Perangai ibadah bila dah jadi kebiasaan, hilang yang dikatakan riya. Ikhlas. Kita nak usaha. Kita lah ni kalau kita buh 10 riya, nak menunjuk buh 10 sampai 10 jadi kebiasaan. Lama-lama 10 tu biasa dah. Tingkat pula buh 20 pula. Sampai 20 tu biasa. Pasal apa? Sebab kita boleh bagi sampai 20, sampai 50, sampai 100. Tapi duk bagi RM1. Tapi kalau orang tu tak boleh bagi, tak ada masalah. Ni boleh bagi sampai 100. Tapi bagi zakat RM1. Baik, tu tak betul. Qala dan hubbus syarah iaitu menginginkan kemasyhuran dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda biduri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.